Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih, dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ni kita bertemu dalam siri live Facebook. Kita sambung perbincangan kita daripada kitab At-Tazkiratu fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dalam perbincangan kita yang semalam, kita baca berkenaan dengan azab yang bakal dikenakan kepada orang yang tidak membayar zakat, dan juga pendedahan buruk terhadap mereka yang khianat pada waktu hisab. Dalam perbincangan kita, kita ada baca beberapa hadis Nabi SAW. Antaranya, Nabi SAW ada menyatakan bahawasanya azab yang dikenakan kepada orang yang tidak membayar zakat, yang mana dia akan distreka ke akhirat nanti dengan streka neraka, yang mana badannya akan distreka, sama ada di belah badannya yang tempat yang distreka di badannya itu adalah di bahagian kiri, bahagian samping kiri kanan ni. Lepas tu di antara dan juga di belakang dia, dan juga dekat dahi dia. Itu akan distreka ke akhirat nanti. Dan apabila streka itu sejuk, diulang balik panas streka itu, lalu distreka lagi, dan benda tu berlaku berlanjutan pada tiap-tiap hari, yang mana satu hari akhirat menyerupai dengan kadar 50 tahun dunia. Itu azab yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada mereka yang tidak membayar zakat. Dan juga azab lain yang dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang tidak membayar zakat adalah harta dia. Harta yang dia tak guna, harta dia yang dia tak bayar zakat itu, akan akhirat nanti akan jadi ular yang punya tanduk. Dan ular itu pula ada 2 taring yang panjang. Dia akan belit kepada orang tak bayar zakat itu. Kemudian ular itu dia gigit kita. Bila dia gigit itu, lepas tu ular tu cakap, ana maluka ana kanzuka, aku ni harta kamu, aku ni adalah simpanan kamu. Jadi itu azab yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka yang tidak bayar zakat. Kemudian kita cerita juga tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan semua manusia daripada awal dunia sampai akhir dunia. Kemudian Allah Ta'ala akan panggil orang-orang yang pengkhianat semasa di dunia. Akan diberikan kepadanya bendera, yang mana bendera itu bendera yang merujuk kepada orang yang melakukan pengkhianatan. Dan ketika itu Allah Ta'ala akan panggil dia, wahai pengkhianat, inilah fulan bin fulan ni pengkhianat, Itu bentuk azab yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka yang melakukan pengkhianatan. Okey, pada pagi ni insya-Allah kita sambung perbincangan berkait dengan manusia melakukan pengkhianatan, bentuk azab yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Faslun qala ulama'una rahimahumullah fi qawlihi ta'ala wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. Ini satu fasal, berkata ulama kita rahimahullah berkenaan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang melakukan khianat, barang siapa yang melakukan pengkhianatan, ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah, hari kiamat nanti dia akan datang bersama dengan benda yang dia khianat itu. Kalau dia khianat harta, harta itu akan datang. Harta yang dia khianat itu akan datang.
Kalau dia khianat kekuasaan, kekuasaan tu akan datang kepada dia. Anna dhalika ala al-haqiqati kama bayyanahu Allah ala bayyanahu sallallahu alaihi wasallam an ya'ti bihi hamilan lahu ala zahrihi wa rukbatihi mu'adziban bihamlihi wa thaqalihi wa mar'uban bi thawtihi wa mawbikhan bi izhari khiyanatihi ala ru'usil ashhad wa kadha mani'iz zakati kama fi sahihil hadis, iaitu sesungguhnya demikian itu atas hakikat seperti mana telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang mana dia akan datang dalam keadaan dia membawa barang yang dikhianat itu di atas belakangnya dan juga di atas tengkuknya. Dia akan pikul semua itu, dan ke dalam keadaan dia dikenakan azab semasa dia membawa beban itu. Jadi orang yang khianat itu, dekat tengkuk dia, dekat beban dia tu, dekat belakang dia, dekat tengkuk tu, dia membawa khianat, barangnya khianat. Kalau dia khianat harta, harta. Kalau dia khianat tanah, tanah. Kalau dia khianat kekuasaan, kekuasaan. Kekuasaan itu ada di belakang dia, ada di tengkuk dia, dan masa dia bawa itu, dia rasa azab benda tu. Rasa azab. Lalu digeruni suaranya. Masa dipikul tu, suara dia tu. Kalau kita dengar suara orang yang membawa itu dan kadang kita dengar tu, kita rasa gerun. Maksudnya dahsyat lah. Dan dicela pula dengan menzahirkan khianatannya ala ru'usil ashhad. Ketika itu ramai manusia tengok, dan ketika itu manusia tengok, bukan sekadar tengok, bahkan manusia maki pula, kutuk dia sebab pengkhianatan yang dilakukan. Itu azab yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka yang lakukan pengkhianatan. Dalam hadis an Samurah bin Jundab, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asaba ghanimatan amara Bilalan fanada fin nas fayaji'una bighanaimihim fayukhmasuha wa yuqsimuha faja'a rajulun yawman ba'da nidani bizimamin min sya'ar faqala ya Rasulullah hadha kana fima asabnahu min al-ghanimah qala asami'ta Bilalan qala na'am qala fama mana'aka an taji'a bih fa'tadhara ilayhi faqala kalla anta taji'a bihi yawmal qiyamah falan aqbilahu minka, rawahu Abu Daud. Daripada Samurah bin Jundab berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapat harta ghanimah, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyuruh Bilal bin Rabah untuk melaungkan azan, memanggil manusia. Lalu semua manusia datang membawa harta ghanimah mereka. Lalu dibahagikan 1/5 masing-masing. Lalu datang seseorang lelaki pada suatu hari selepas daripada Bilal melaungkan azan. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah harta ghanimah yang aku dapat, yang kami dapat harta ghanimah itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dia, apakah kamu tidak mendengar azan daripada Bilal bin Rabah? Nabi ulang soalan itu sebanyak 3 kali. Lalu dia berkata, na'am, aku dengar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya balik, apakah yang menyebabkan kamu tidak membawa harta ghanimah tadi semasa dilaungkan azan oleh Bilal bin Rabah sebelum harta itu dibahagikan? Fa'tazara ilaihi, lalu dia memberi alasan. Nabi SAW kata, kalla, sampai bila-bila tidak. Sesungguhnya kamu datang pada hari kiamat nanti dan aku tidak akan terima sampai bila-bila terhadap kamu. Jadi hadis ni menjelaskan kepada kita bagaimana harta ghanimah Nabi Muhammad SAW apabila harta ghanimah dapat selesai daripada perang, ada himpunan harta ghanimah, Nabi SAW akan menyuruh Bilal bin Rabah melaungkan azan. Bila Bilal melaungkan azan, ketika itu orang-orang yang terlibat dalam perang, sahabat-sahabat Nabi terlibat dengan perang yang harta ghanimah ada kat tangan mereka, datang berjumpa dengan Nabi Muhammad, impunkan. Lalu baru Nabi Muhammad bahagikan harta-harta ghanimah. Lepas dibahagi tu, nak jadi cerita, ada seorang lelaki yang dia ni datang selepas daripada selesai daripada pembahagian. Dah bagi siap semua, dia baru sampai. Mamat ni datang, lalu dia pun kata, ni harta ghanimah yang aku dapat. Lepas tu Nabi Muhammad SAW tanya, tadi aku suruh Bilal bin Rabah azan, masa dia azan tu kamu tak dengar ke? Nabi ulang soalan tu sebanyak 3 kali. Dia kata dengar. Lepas tu Nabi Muhammad tanya, Datuk kenapa tak mari awal-awal bawa harta ghanimah tadi tu? Dia pun ciptalah alasan 1, alasan 2. Macam-macam lah alasan dia buat.
Dan Nabi SAW kata, kamu datang hari ni bawa ni, hari kiamat nanti sampai bila-bila pun aku tidak akan terima apa yang kamu bawa. Itu gambaran pengkhianatan. Maksudnya, semasa azan Bilal dilaungkan itu, dia kena datang dah. Bawa segala harta ghanimah diberikan kepada Nabi untuk Nabi bahagikan masing-masing. Ini tidak. Dan itu juga dikira sebagai satu pengkhianatan. Begitu, wal'adzubillah. Faslun, qawluhu yarfa'u likulli ghadirin liwa'un yawmal qiyamah. Fasal, ini satu fasal. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW kata, bagi tiap-tiap pengkhianat itu, dia akan mengangkat liwak, bendera pada hari kiamat. Hari kiamat nanti, ada bendera pengkhianat. Jadi pengkhianat ni, dia ada bendera khusus untuk mereka. Hari kiamat nanti, dia akan bawa bendera tu. Macam kita tengok filem Maharaja Cina, zaman-zaman dahulu. Bila mereka perang, dia akan bawa bendera. Tentera A ada. Tentera Louis Bear ada bendera dia. Tentera Chow Chow, dia ada bendera dia, kan? Tentera apa lagi? Zhuge-Liang, dia pun ada, dia punya tukang bawa bendera dia. Akhirat nanti pun begitu juga. Pengkhianat ni ada bendera dia. Jadi kita tengok bendera, oh ni geng-geng pengkhianat ni. Kita boleh tahu tu kata Nabi SAW ke akhirat nanti. Kata Imam Asy-Syaukani, kata Imam Al-Qurtubi, dalilun ala anna fil akhirati linnasi alwiyatun. Ini menjadi dalil bahawasanya bagi manusia di akhirat nanti dia ada bendera masing-masing. Faminha alwiyatun khizyun wa fadihatun yu'rafu biha ahluha. Di antaranya ada bendera penghinaan, diberi penghinaan kepada dia, dan juga yang mana dikenali dengan bendera itu ahlinya. Orang yang dapat penghinaan itu kita boleh kenal berdasarkan bendera yang dia pegang. Wa minha alwiyatun hamdin wa sana'in. Begitu juga ada di antaranya adalah bendera kepujian, kemuliaan. Fa'ala hadza man kana imaman wa ra'san fi amri ma ma'rufan fihi falahu liwa'un yu'rafu bihi khairan kana aw syarran. Jadi atas demikian itu, bagi tiap-tiap kita tiap itu, mereka ada ketua-ketua mereka, imaman, mereka ada ketua-ketua mereka, wa ra'san. Dan ketua-ketua itu masing-masing tu membawa bendera. Di situ kita boleh mengenali di antara mereka siapa yang baik, mana yang jahat, mana yang betul, mana yang tak betul. Jadi kita kena ingat akhirat nanti ni dia ada himpunan manusia banyak-banyak. Lepas tu dia ada ketua pula tiap-tiap kelompok. Kalau orang tu pengkhianat bentuk harta, kalau orang tu pengkhianat dalam bentuk berbentuk kekuasaan sebagai contoh, dia berhimpun ramai-ramai. Ini bahagian kekuasaan, ini bahagian harta sebagai contoh. Lepas tu dia ada ketua, lepas tu ada bendera pula. Maksudnya ketika itu kita akan kenal, oh inilah geng-geng pengkhianat harta, inilah geng-geng pengkhianat kekuasaan. Itu cerita ni berlaku ke akhirat nanti. Wala'adzubillah, minta berlindung dengan Allah Subhanahu taala gitu. Wa qad yajuzu an yakuna lis-salihin al-awliya awliyatun yu'rafuna biha tanwihan bihi wa ikraman lahum, wallahu a'lam. Jadi kata Imam Syaukani, bahkan boleh berlaku bahawasanya ada kelompok orang-orang soleh, ada orang-orang soleh, orang-orang baik, yang mana mereka memegang bendera, yang mana dikenali dengan bendera itu sebagai kemuliaan. Jadi kelompok-kelompok yang soleh, kelompok-kelompok orang baik, kaki sembahyang jemaah lah apa tu, dia ada kelompok masing-masing. Lepas tu ada bendera yang dia orang bawa. Di situ tu kita boleh kenal, oh ni geng-geng orang sembahyang tahajud, ini geng-geng baik ni, ini geng-geng soleh ni. Kita boleh tahu itu merupakan satu kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Begitu. Begitu. Baik. Wa in kanu ghairul ma'rufin, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'adha aghbar madfu'a bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Sekiranya mereka ni orang yang tidak dikenali. Ada satu kelompok dikenali, tapi ada orang-orang baik ni yang tidak dikenali. Benda ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang rambutnya kusuk masai, rambut yang kusuk masai, madfu'un bil abwab, yang mana orang ni tak layan dia, orang tak layan pada dia. Madfu' bil abwab ni maksudnya orang yang ditolak di pintu. Tu terjemahan harfiah. Maksudnya kalau orang yang tidak dikenali ni, kalau orang tu dia pergi kat pintu rumah kita, kita perambat dia, kita tak layan dia. Tu maksud dia. Macam kita duduk dekat kedai makan, kita lihat minum teh, tiba-tiba datang geng-geng orang-orang OKU tu, orang-orang yang mata dia buta tu, dia datang, dia nak minta, kita buat tak tahu, buat tak layan. Maksudnya kita macam tak abaikan dia. Dia tu seperti yang tidak dikenali. Kalau macam tu macam mana pula sedangkan ini orang baik? Itu satu persoalan lah. Perkara itu dinyatakan oleh Nabi SAW, berapa ramai orang yang rambutnya kusuk masai. Lepas tu yang dia ni kalau kita datang, dia datang pun kita akan hambat dia, kita tak layan dia. Kata Nabi SAW, lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu,
Yang mana kalau sekiranya dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya dia bersumpah kepada Allah, sekiranya dia berdoa kepada Allah Taala, la abarrahu, sudah pasti Allah Taala akan makbul doa dia. Sudah pasti Allah Taala akan mustajabkan permintaan dia. Jadi kita kena ingat akhirat nanti tu Allah Taala akan himpunkan manusia. Ada golongan yang terkenal, ada golongan yang tak terkenal. Jadi golongan yang terkenal itu dia akan bendera masing-masing. Kalau dia orang baik, kita kenal ni orang baik. Kalau ni orang jahat, kita kenal ni orang jahat. Pengkhianat ni pengkhianat. Ini maka kata orang ni. Yang ni manipulate orang ni. Habis. Pada masa tu kita boleh kenal. Sebab masing-masing tu buat bendera ke akhirat nanti. Begitu juga orang baik. Ini gangin sembahyang tahajud. Ini gangin rajin infak fisabilillah. Kita boleh kenal semua tu. Orang-orang soleh kita boleh kenal. Tapi macam mana pula? Ada tak di kalangan mereka orang-orang yang tidak dikenali? Ada. Dan kata Nabi SAW, golongan macam ni seperti mana yang disabdakan oleh Nabi SAW, berapa banyak orang rambutnya adalah gusuk masai. Yang kalau dia datang pun kita tak layan dia. Apabila dia berdoa ataupun apabila dia bersumpah dengan Allah Subhanahu Taala, Allah Taala akan mustajab doa dia. Itu dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul 'abda at-taqi al-ghani al-khafi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang bertakwa, orang yang kaya dan kaya tu tersembunyi. Dia tak cerita dekat orang yang dia kaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka orang tu kaya, bertakwa, lepas tu dia tak tunjuk kekayaan dia. Tengok macam orang biasa je. Kalau jumpa tepi jalan, kita dah ingat dia ni orang biasa. Rupa-rupa dia ni orang kaya. Orang macam ni disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Faslun qawluhu wa hazihi ghudratu fulanin bin fulan. Jadi akhirat nanti dia akan bawa bendera pengkhianat-pengkhianat, dia bawa bendera pengkhianat itu. Kita boleh kenal ni pengkhianat. Bukan sekadar itu, bahkan diberitahu pula inilah pengkhianat fulan bin fulan. Disebut nama pula orang-orang yang khianat itu. Kata Imam Al-Qurtubi, dalilun ala anna an-nasa yad'una fil akhirati bi asma'ihim wa asma'i abaihim wa qad taqaddama hadha fi ghairi mawdi'. Dia kata ini menjadi dalil bahawasanya manusia pada hari akhirat nanti mereka yud'auna fil akhirati bi asma'ihim. Mereka akan dipanggil pada akhirat nanti dengan nama mereka dan juga nama bapa-bapa mereka. Akhirat nanti kita ni akan dipanggil tau. Yang dipanggil itu kita tu nama kita dan nama bapa kita. Kalau saya nama anak Wanji bin Wan Husin, dia akan panggil macam tu gitu. Wa fi hadha raddun ala man qala inna ma yud'auna bi asma'i ummahatihim. Ini menjadi dalil bahawasanya menolak dakwaan yang mengatakan orang-orang yang dah mati itu dipanggil dengan binti mak dia. Tu tak betul tu. Kan banyak kita dengar, terutama orang baca talqin kepada orang yang dah mati. Dia pergi baca ya fulan bin fulanah, dia bin kan bin mak. Itu tak betul semua. Semua tu tak ada. Amalan yang dikatakan kita membaca nama orang yang dah mati dengan panggilan bin kepada mak, itu tak benar sebenarnya. Yang sebenarnya dipanggil dengan bin bapa. Itu disebut di dalam hadis Nabi SAW. Sebab kita banyaklah bila dia buat talqin kepada orang mati, kata ya fulan bin fulanah, dia sebut macam tu. Dia bin kan bin mak tu. Mana tak tahu. Mana tak tahu. Benda tu tak ada. Benda tu memang tak ada. Ini amalan kita je di kalangan orang-orang Melayu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Faslun wa qawluhu fayaqwa biha jambah. Al-hadis innama khassa al-jamba wal jabhah wal zahara baliki li syahratihi fil wajhi wa shina'atihi fil jambi wal azhar li'annahu alaman wa auja'. Dalam hadis Nabi sallam, Nabi kata orang yang tak bayar zakat itu akan distreka badan dia, akan distreka jambi, lambung dia, bahagian tepi ni, begitu juga dahi dia dan juga belakang dia. Jadi dia kata kenapa kita kena streka dahi dia? Kerana disitulah kemuliaan, disitulah terkenalnya wajahnya. Orang boleh kenal manusia melalui wajah, satu. Begitu juga kenapa kita kena streka dekat bahagian kiri dan juga di bahagian belakang. Kerana alamun wa auja', kerana itu boleh memberi sakit. Jadi sengaja Allah Ta'ala buat tu nak bagi sakit kepada orang yang tidak membayar zakat gitu. Taib. Babun minhu wa dzakarul walad. An Abi Humaid As-Sa'idi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu istamala rajulun min bani Asad yuqala lahu ibnu
Ibnu Al-Latabi, Ibnu Al-Latabiyah ala sadaqah. Faja'a faqala hadha lakum wa hadha uhdi li wa hadha uhdiya li. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala al-mimbar fahamidallahu wa asna alaihi wa qala ma bala al-amil nab'athuhu fayaji'u fayaqulu hadha lakum wa hadha uhdiya li. Afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi fayanzur ayuhda ilaihi am la. La ya'ti ahadun minkum bi syai'in min dhalika illa jaa'a yaumal qiyamati in kana ba'iran falahu rugha wa in kanat baqarah falaha khuwar aw syatun tay'ar summa rafa'a yadayhi hatta ra'ayna ufratay ibtay thumma qala Allahumma hal ballaghtu. Daripada Abi Humaid As-Sa'idi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada melantik seseorang lelaki daripada Bani Asad untuk menjadi amil zakat, untuk dia mengutip sedekah, mengutip zakat. Lalu dia datang, faqala hadza lakum hadza uhdiyali. Dia pun bagi tahu kepada Nabi, ini adalah untuk kamu harta zakat yang aku kutip. Wa hadza uhdiyali, yang ni adalah harta yang orang bagi hadiah padaku. Dia ni amil zakat. Masa amil zakat, dia kutip zakat. Ada satu tu harta zakat, satu lagi ada harta orang bagi kat dia, bagi infak kepada dia. Jadi dia pergi jumpa Nabi Muhammad, dia kata yang ni harta zakat, yang ni hak aku. Ini orang bagi pada aku. Dia letak dua lah. Dia letak begitu. Jadi bila dia bagi tahu macam tu, Nabi SAW terus bangun, naik atas mimbar. Nabi Muhammad SAW memuji Allah Ta'ala. Kemudian baginda Nabi SAW pun berkata, apakah keadaan amil zakat yang kami lantik? Lalu dia datang, lalu menyatakan, ini adalah harta zakat, yang ni pula adalah harta yang orang bagi kepada aku. Afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi fayanzur. Nabi kata, apakah tidak jika dia duduk dekat rumah bapa dia, rumah mak dia, duduk temenggak kat situ, apakah ada orang nak memberi hadiah kepada dia ataupun tak? Dia kata, la ya'ti ahadun minkum bi syai'in min dhalika illa jaa'a yaumal qiyamati in kana ba'iran falahu rugha wa in kanat baqarah falaha khuwar aw syat tay'ar summa rufi'a yadahi hatta ra'ayna ufratay ibatay summa qala hal ballaghta. Lalu kata Nabi SAW, tidaklah seseorang kamu datang pada hari kiamat nanti kecuali datang nanti dalam keadaan dia membawa unta yang membunyi suara, unta tu berbunyi suara dia. Begitu juga dengan lembu dan juga kambing. Kemudian Nabi SAW mengangkat dua tangan Nabi hingga nampak dua ketiak Nabi SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyatakan, aku telah sampaikan. Jadi Nabi SAW ni ceritanya datang seorang budak lelaki yang Nabi Muhammad dah lantik dia untuk jadi amil zakat. Bila jumpa dengan Nabi SAW, Nabi Muhammad dia bagi pada tahu, dia kata Nabi, dia bagi tahu pada Nabi, ini zakat. Yang ni orang bagi pada aku. Dia kata pada Nabi. Nabi Muhammad marah. Nabi Muhammad terus naik di atas mimbar. Nabi berkhutbah. Nabi bagi tahu, dia tu takkan diberikan hadiah kalau aku tak lantik dia jadi amil. Siapa kalau dia bukan amil, tak ada siapa pun nak bagi hadiah kepada dia. Kata Nabi SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW kata, kalau dia duduk dekat rumah bapa dia, ataupun dia duduk rumah mak dia, duduk temenggak dekat sana, agak-agak ada tak orang nak bagi hadiah pada dia. Memang tak akan orang bagi. Lalu Nabi SAW kata, orang macam ni akan datang pada akhirat nanti dia dalam keadaan ada unta yang berbunyi suara unta, ada kambing, ada lembu yang bunyi, yang mana dia akan dibebankan dengan harta-harta tersebut. Zakat dia berbentuk unta, zakat berbentuk lembu, zakat dia berbentuk kambing, itu akan jadi beban atas kepala dia ke akhirat nanti. Itu kata Nabi SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW pun angkat dua tangan Nabi SAW. Nabi Muhammad mengatakan, aku telah sampaikan. Cerita. Jadi hadis ni menjadi dalil bahawasanya kita ni kalau jadi amil zakat, kita terima hadiah. Tak boleh sebenarnya. Itu tak boleh. Tak boleh. Dia macam zaman sekarang lah. Orang memberi kereta kepada orang ahli politik. Kenapa Allah Ta'ala orang bagi pada ahli politik? Sebab ada kepentingan. Sebab itu, kalau kita ni betul-betul ada integriti, apabila orang bagi kepada kita, yang kita ni ahli politik, orang bagi satu benda, demi kepentingan dia, kita terima itu satu benda yang salah. Begitu. Dalam kes zakat ni, ini menjadi dalil bahawasanya, kalau kita ni ada kuasa politik,
lepas tu diberikan satu barang, kita terima, itu adalah salah, hilang integriti. Dalil tak boleh itu, ni hadis Nabi SAW menyebabkan pada amal zakat. Nabi kata kalau tak kerana dia jadi amal, sudah pasti orang tak bagi hadiah pun kepada dia. Dia orang bagi hadiah pada dia sebab dia amal zakat lah tu. Ada kepentingan orang tu nak daripada dia. Itu dalil integriti. Bukan yang tu je, rupa-rupanya beban akhiratnya agak besar. Gitu. An Buraidah anin Nabi SAW. Man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dhalika fahuwa ghulul. Nabi SAW kata, barang siapa yang kami telah lantiknya sebagai amal, lalu farazaqnahu rizqan, dan kami dah bagi gaji dah kepada dia. Dia jadi amal zakat. Lepas tu dah ada dah gaji, kita bagi khusus pada dia. Fama akhadha ba'da dhalika, kalau dia ambil lebih daripada itu, fahuwa ghulul. Itu adalah khianat. Orang bagi zakat, dia ambil zakat. Lepas tu dia kutip zakat, dah bagi, dapat bahagian dia. Dia ada lagi orang bagi, dapat lebihan lain. Lebihan itu adalah satu pengkhianatan. Itu khianat tu, kata Nabi SAW. Habis. Okey. Bab ke-89. Babu ma ja'a fi haudin Nabi SAW fil mawqif wa si'atihi wa kasratihi wa kasrati awanihi wa dhikra arkanihi wa man 'alaiha. Bab pada menjelaskan berkenaan dengan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luas dia macam mana, besar dia macam mana, berapa banyak bekas-bekas untuk gayung-gayung dia banyak mana. Itu insya-Allah kita akan bincang dalam pencerahan kita esok insya-Allah. Wallahu taala alam. Wallahu alam. An Buraidah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perniagaan terhadap public listed company milikan pengurusan yang menguasai perjalanan syarikat. Biasanya sebahagian sahaja, bukan 100%. Ini ada milik orang lain. Pengurusan membelanjakan harta syarikat dan menyebabkan syarikat tidak dapat bayar dividen. Perbelanjaan yang dimasukkan adalah melebihi seperti sepatutnya menggunakan kemudahan berlebihan. Apa-apa pun mesti di dalam keizinan pihak syarikat. Kalau sekiranya masih dalam keizinan syarikat, maka itu tidak dianggap sebagai satu benda yang salah. Tetap tiba-tiba kita melakukan satu benda luar daripada ketetapan pihak syarikat. Itu satu pengkhianatan lah. Kan? Itu satu pengkhianatan. Kita ni kerja sebagai contoh. Dijadualkan untuk kita bekerja, mengajar. Contohnya kita dijadualkan untuk mengajar. Tiba-tiba waktu mengajar kita tak mengajar. Tanpa sebab-sebab yang munasabah lah. Sebab kadang-kadang kita tak mengajar dengan sebab-sebab yang munasabah. Demam ke, sakit ke, itu ada sebab yang munasabah. Tiba-tiba tak ada sebab yang munasabah. Waktu kelas ni kita pergi ponting, kita pergi lepak menontek kat bawah. Sehingga kan budak tunggu-tunggu kat kelas tu kan. Itu pengkhianatan tu. Itu sudah mengkhianat. Dan kita kena jujur benda macam ni. Tak boleh tu. Kalau sekiranya masih lagi dalam keizinan pihak syarikat, maka itu okey. Tapi kalau sekiranya pihak syarikat menggambarkan benda tu tak boleh, tiba-tiba kita buat juga, yang tu baru dikatakan sebagai satu pengkhianatan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Macam kita jadi cikgu. Ana pernah dulu jadi cikgu lah masa mula-mula sekali balik Mesir, mengajar kat satu sekolah di Kota Damansara. Jadi ada jadual tu, jadual pagi, petang. Ada jadual tu daripada pukul 10 sampai pukul 11 tu kita kena mengajar. Kita kena masuklah kelas mengajar. Tiba-tiba kita tak mengajar. Kita pergi lepak kedai kopi sebagai contoh lah kan. Bila kita lepak kedai kopi, yang kita tak mengajar tu budak duk menunggu. Padahal kita dibayar gaji berdasarkan kepada, kalau kita tengok sebulan tu memang gaji kita kadar itu, dan antara jadual tu kita kena patuh. Tiba-tiba kita tidak patuh jadual itu. Jadi tak patuh itu sudah dianggap sebagai satu pengkhianatan. Wala'idzubillah. Minta berlindung dengan Allah SWT. Wallahu a'lam. Okey, ada persoalan lain tak? Tak ada lah kot. Cukuplah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.